Okey, hari ni kita bincang soalan latihan yang cikgu bagi kemarin. Okey, kalau kamu baca soalan di situ, seorang murid menjalankan eksperimen untuk mengkaji nutrien yang diperlukan bagi pembesaran tumbuhan. Keputusan yang diperolehi ditunjukkan dalam rajah 4. Okey, kalau kamu lihat gambar rajah 4 ini yang sebelah kiri, anak benih kacang hijau tu diletakkan di dalam larutan kalsium tanpa fosforus. Yang sebelah kanan tu, anak kacang hijau tu diletakkan dalam larutan kalsium lengkap. Okey, maksud larutan kalsium lengkap ni maknanya larutan baja tu dia ada semua nutrien diperlukan. Kalau yang sebelah kiri tu dia tidak ada fosforus, yang lain-lain semua ada. Okey, kalau kamu perhatikan betul-betul anak benih yang di sebelah kiri tu, kamu lihat pada akar dia. Akar dia sedikit. Kalau kita tengok yang culture note lengkap tu, anak benih kacang hijau dia akarnya banyak. Okey, kat situ sebenarnya kamu kena fokus untuk gambar rajah ni. Barulah kita boleh jawab soalan A. Berdasarkan rajah 4, tulis satu pemerhatian. Okey, pemerhatian eksperimen ni maknanya dia suruh kamu perhatikan keputusan uji kaji. Macam yang cikgu dah cakapkan tadi, kalau dalam culture note lengkap, kita tengok anak kacang hijau tu akar dia banyak kan. Yang B tu akar dia sedikit. Jadi pemerhatian kamu kena tulis fokus pada bahagian akar dia. Okey, jadi jawapan A lebih kurang macam ni lah. Anak benih kacang hijau yang diletakkan dalam larutan kalsium lengkap mempunyai akar yang banyak. Manakala anak kacang hijau dalam larutan kalsium tanpa fosforus mempunyai akar yang sedikit. Okey, lebih kurang macam tu jawapan dia. Untuk B, nyatakan inference yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian 4A. Okey, bila soalan minta inference, maknanya dia minta sebab. Bila kita nak bagi sebab, kita kena rujuk keputusan yang ada dalam gambar tadi. Okey, kita dah tahu dah kalau tanpa fosforus akarnya sedikit. So, kita kena kaitkan dengan fosforus. Jadi, jawapan untuk B lebih kurang macam ni lah. Anak benih kacang hijau dalam larutan kalsium tanpa fosforus mempunyai akar yang sedikit kerana tidak memperolehi fosforus. Cikgu ulang, anak benih kacang hijau dalam larutan tanpa fosforus mempunyai akar yang sedikit kerana tidak memperolehi fosforus. Okey, lebih kurang macam itulah jawapan B. Untuk C, nyatakan pemboleh ubah eksperimen ini. Pemboleh ubah dimalarkan. Dimalarkan ni maknanya pemboleh ubah yang sama. Kita cari dari gambar ni, kita nampak kedua-dua eksperimen ini menggunakan anak benih yang sama. Anak benih kacang hijau. So, kita boleh salah satu jawapannya untuk malar kita boleh tulis jenis anak benih. Okey, kalau kamu guna anak kacang hijau, untuk yang sebelah kiri tu, sebelah kanan pun kena anak benih kacang hijau. Okey, lagi satu kita nampak di sini larutan kalsium dia sama banyak. So, boleh juga ditulis isi padu larutan kalsium. Yang tu pun dimalarkan. Okey, seterusnya pemboleh ubah bergerak balas. Bergerak balas ni adalah merujuk kepada keputusan uji kaji. Tadi kita dah nampak dah yang sebelah kiri tu akar sikit, yang sebelah kanan tu akar dia banyak. So, jadi pemboleh ubah bergerak balas adalah jumlah akar ataupun kamu kata penghasilan akar pada anak benih. Okey, seterusnya ramalkan apakah akan berlaku sekiranya tabung uji tidak ditutup dengan kertas hitam. Okey, kalau kamu tengok kedua-dua bekas ini ditutup dengan kertas hitam, tujuannya adalah untuk mengelak cahaya masuk sebenarnya. Kenapa kita tak nak cahaya masuk? Kalau cahaya masuk atau tembus dalam larutan baja ni, larutan kaca ni baja dia akan menyebabkan alga akan tumbuh di dalam tu. Bila alga tumbuh, nanti baja yang ada dalam larutan tu akan diguna oleh alga, bukan oleh pokok anak benih tu. Sebab tu kita langkah berjaga-jaga dia, kita balut dengan kertas hitam. Jadi soalan tanya, ramalkan apa yang berlaku sekiranya tidak ditutup dengan kertas hitam. Jadi antara jawapan kita boleh tulis alga akan tumbuh di dalam larutan kalsium. Kita tulis apa? Alga akan tumbuh di dalam larutan kalsium.